Kita anak cerdik nak kejar dunia belaka. Orang kejar belaka dah ilmu dunia fardu kifayah juga. Ramai dah kejar Nak jadi doktor fardu kifayah juga. Ramai dah jadi doktor Cuba tanya kok dalam sekolah cita-cita doktor belaka. Tak sama macam kita dulu. Kita dulu cita-cita dak askar polis. Dua tu je. Dia je ni. Hok pakar tu lah. Pakar. Hok. Yelah dulu kan. Tengok askar polis tu dikira macam goh lah. Goh ni dengan baju askar. Ada pula senapang. Jadi polis pula. Boleh takak orang. Boleh kejar orang. Pada ni. Kan hebat tu kan. Kalau tanya kau askar polis. Sekarang kau tak ada dah. Kalau tanya doktor. Lepas tu ramai doktor tak ada klinik ramai doktor tak ada klinik. Dah doktor. Tak boleh nak pergi juga. Doktor lah dianya. Cocok di siri lah. Cocok dadah dalam orat dia tu. Doktor kau tu. Tengok. Kita masuk dalam kebun, tengok-tengok ada jarum. Ada doktor sini. Doktor tu. Ada doktor. Hak ilmu doktor fardu kifayah ramai dah. Ni ilmu hak fardu kifayah, ilmu agama ni. Ini cerita ilmu kifayah tauhid, ilmu fardu kifayah fiqh, ilmu fardu kifayah tasawuf, ilmu perkara hak berkaitan ilmu tafsir, ilmu hadis. Baik. Tapi fardu kifayah ni hak fardu ain lah bagi. Pada masa kita sekarang ni fardu ain pun cukai cemaking. Mazali datang dah molek dah tu fardu ain tauhid, fardu tasawuf, fardu ain fiqh yang tak dapat tidak Mazali kata. Hak fardu ain tak dapat tidak. Hak ni tak ada alasan. Hak fardu ain tauhid tasawuf fiqh tidak ada alasan. Ni tak dapat tidak. Tak belajar fardu ain tauhid tasawuf fiqh berdosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil. Ada ni. Dosa besar malaikat catat dosa masa mana? Setiap saat. Selagi tidak memulai belajar. Dan memulai belajar ni macam mana? Sekali seminggu tauhid, peringkat permulaan cukup. Akidah kita tu sekali seminggu. Cukup. Tak cukup sebab kita berkewajipan belajar ni berumur baligh. Kita balik puluh-puluh tahun dah. Kemudian baru nak belajar sekali seminggu. Sekali seminggu ni bagi orang yang mengulangi. Orang yang selesai dah fardu ain tauhid, tasawuf fiqh, tauhid sekali seminggu boleh. Tasawuf sekali seminggu fardu ain boleh. Fiqh sekali seminggu fardu ain boleh. Sebab apa? Mengulang. Abang apa? Panah. Abang apa? Perangat. Perangat bagi dah. Perangat dah. Perangat. Gitu je. Boleh sekali seminggu. Tapi kalau kita baru mula nak belajar, faham lah. Dosa besar yang malaikat catat tu belum membalik. Dosa besar belum membalik tu berpunca pada kita sebagai ibu bapa tak ajak fardu ain pada anak kita sebelum balik. Ini satulah. Hak ni kena perbanyakkan taubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan taubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita besar dah sendiri dah. Kita tak boleh nak kawal dia dah, tak boleh nak suruh nak ajar dia dah. Kita kena sentiasa beri nasihat. Mak dengan ayah dulu tak faham agama, tak ajar kamu belajar fardu ain. Mak ayah bertaubah dengan Allah. Kamu kena belajarlah ilmu fardu ain. Kena pergi belajar. Anak dia kata, tak apalah mak ayah, kita maghrib duduk masjid sokmo, dengar sokmo, molek lagi masjid, belajar sokmo, dengar sokmo, belajar fardu ain. Tekan situ. Sebab ilmu agama Allah ni luar. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kena fardu ain, kena tekan gitu. Memang kena tekan gitu, fardu ain. Malam tu di masjid kami fardu kifayah, kena cari masjid lain. Kena cari masjid lain. Ikut keperluan masing-masing. Keperluannya apa? Fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Keperluan ni banyak mana? Tengok pada
Keadaan masing-masing lah. Kita kena pandu pula. Kena pandu pula situ. Kita dengan Allah, kita bertaubat. Pada ni. Ini akhir zaman. Gitulah. Gitulah. Dengan pendidikan pula, bukan pendidikan yang berteraskan agama. Agama hanya jadi tempelan. Faham-faham je lah. Faham-faham ni. Bak sekolah ni faham-faham je lah. Pentingnya ilmu fardhu ain sebelum balik ni. Lepas anak balik, dia akidah dia betul, zahir batin dia comel. Maka terselamatlah dari bagai-bagai pula hak tipu daya dalam bab jalanan agama ni. Oh ni mari suruh kamilah jemaah yang ikut sunnah. Oh ni mari suruh kamilah jemaah ikut sunnah. Dak, orang lain tak ikut sunnah, kamilah ikut sunnah. Bila anak kita tak ada asas, dia pun ikutlah mana tengok. Oh, hak ni molek Hak ni molek nilang apa? Anak kita jahil ilmu fardhu ain. Dia pun ikutlah hak mengaku tu. Tapi hak mengaku sunnah tak sunnah pun dia balik daripada ilmu fardhu ain tauhid tasawuf fiqh. Tak peduli bab ilmu. Itu bukan. Tapi bila anak kita tak ada asas ilmu, dia turutlah hak salah. Sebab Sebab kita tak beri ilmu ke dia yang dia boleh nilai mana betul mana salah. 73 golongan ni orang Islam belaka, ngaku betul belaka. Oh, semua ngaku betul. Memang semua ngaku betul. Qadariyah kata dia ahli sunnah, Jabariyah kata dia ahli sunnah. Mereka ada ulama mereka, mereka ada kitab mereka. Jelas nyata mana sebenar mana tidak. Tak berani nak kata. Kenapa tak berani nak kata? Jalan agama Allah jelas. Syariat yang disampaikan Allah jelas. Yang Nabi kita bawa agama tu jelas. Tak nyata, tak berani nak kata sebab kita jahil. Kita belajar ilmu tauhid nanti di bawah tu. Fardhu ain kita belajar ilmu tauhid sampai peringkat kita boleh membezakan ini akidah ahli sunnah, ini akidah ahli bid'ah. Baru lepas fardhu ain kita belajar ilmu tauhid. Kita tak berani nak katalah ni ahli bid'ah. Sebab yang berceramah tu bukan orang biasa-biasa. Kita fardhu ain tak lepas. Tak berani kata, berani. Sebab apa? Jelas. Ke agama yang dibawa datang untuk selamat dunia dan akhirat tak jelas ke? Hak agama Nabi bawa datang tak jelas. Tak jelas bila kita tak ada ilmu fardhu ain. Berarti ilmu fardhu ain ni tak dapat tiada kata Imam Ghazali. Faham dah kita sebut fardhu ain, kita faham dah. Bila fardhu ain memang tak dapat tidak. Fardhu ain. Macam contoh, semain fardu subuh. Boleh kita nak helah-helah? Tak ada. Sebab apa? Fardu ain. Kalau semain jenazah, tak sempat kita kerja banyak. Okey je. Fardu kifayah. Tapi kalau semain subuh ni, boleh helah? Hujan ke? Naik air ke? Boleh. Subuh pagi ni, tak apalah, tinggal sekali. Tak ada. Sebab apa? Fardu ain. Sama dengan belajar ilmu. Fardu ain. Tak dapat tidak. Dengan fardhu ain dapat membezakan mana jalan syariat yang sebenar, jalan syurga, manakah jalan yang walaupun rupa agama tapi tertipu, jalan neraka. Mana jalan sunnah, mana jalan bid'ah. Mana jalan malaikat, mana jalan syaitan. Jelas nyata. Tak berani nak kata, jahil. Jahil fardu ain. Sampai pengkat boleh membezakan mana akidah ahli sunnah, mana akidah bid'ah. Itu kadar fardu ilmu tauhid dia akan bercerita di bawah sedikit. Dia akan tambah lagi bawah fardu ain. Hak ni yang akan menentukan hari akhirah kita. Jadi anak-anak kita bila lengkap fardu ain ni, mari kemudian macam mana pun dia boleh beza. Hak ni. Padahal ni mengaku je sunnah. Tapi macam mana dengan ilmu tauhid? Macam mana ilmu fardhu ain tasawuf? Macam mana ilmu fardhu ain fiqh? Tak ada diajar pun. Bukan.
Sebab tu hok dalam kitab Minhaj dahulu, awal dahulu dibicara berkaitan dengan kesedaran, keinsafan. Awal-awal bicara dalam kitab Minhaj ni. Hok dahulu di muka surat 6 dahulu bicara berkaitan dengan keinsafan. Mai kesedaran. Mai keinsafan, mai kesedaran. Puncanya perbagailah. Ada orang kan dapat pasangan baik. Ada orang dapat kawan yang betul. Ada orang yang kena pencing dah ke, kena adalah macam-macam lah. Ada orang terkejut dengan kematian orang yang paling hampir. Kawan dia hok paling hampir, keluarga dia hok paling hampir. Sehat-sehat, mati mengejut. Dia mari setok, mari kejut. Oh, ni kawan hok rapat, keluarga hok rapat ni sehat, mati. Marilah keinsafan dia. Mari keinsafan ni. Nak kembali pada jalan agama. Yang biasanya orang jauh dari agama ni, dia ilmu tak ada. Nak nilai macam mana? Mazali mulai dengan apa dahulu surat 6? Permulaannya, belajar kenal Allah, kenal Rasul. Kemudian nak beribadah kepada Allah. Belajar molek, semayang kita, taharah macam mana. Kemudian hak berkait dengan hak bak hati. Belajar molek ilmu tasawuf. Ni mazali susu. Kalau tak ikut jalan 6 ni, tak ada dimulai dengan fardhu ain tauhid, tasawuf fiqh, itu bukan jalan yang sebenar. Mengaku macam mana pun, rupa zahir comel macam mana pun bukan jalan yang sebenar. Ini bagi yang mai keinsafan tak ada asas. Tapi kalaulah anak tu sudah diberi asas fardhu ain tauhid fiqh tasawuf sebelum balik, tak akan tertipu dah. Ada orang yang dia dapat ilmu ada, ayah dia atas pondok, belajar akidah, belajar pondok biasalah. Tapi lepas dia balik, dia tua, dia dewasa, dia macam lara. Dia kerja dunia je. Dunia sampai jadi kaya. Tapi lara dalam bab agama. Kemudian pergi Mekah. Pergi Mekah, akidah comel dia belajar. Tapi pergi Mekah tu pun kalau kira-kira kerana orang duduk panggil ayah haji. Dah kita tua, duit banyak, dah haji lagi. Tak pernah sabar dah. Mesti orang panggil ayah haji. Pergi Mekah. Pergi Mekah tu gelisah duduk. Gelisah. Duk mikir kerja kapung. Pas telefon. Dia rasa macam bosan. Macam ni. Dia pergi Mekah kerana orang kata. Kerana malu pada orang. Lepas balik Mekah tu, barulah mari semula sedar. Lepas tu barulah pergi Mekah semula kali kedua, tak puas hati hak kali yang pertama. Lepas sedar tu, ni, hak ada asas. Pergi masjid. Malam tauhid, malam mana? Masjid kata, tak ada tauhid, ada lagi. Lepas tu malam ngajar bab fiqh, malam mana? Tak ada. Malam mengajar bab tasawuf mana? Tak ada. Tak ada ni. Jadi orang pelik. Orang lain duduk masjid lama-lama tak tanya pun Malam tauhid, malam fiqh, tasawuf tak orang tanya pun. Dia baru main masjid tu tanya benda gitu. Sebab dia ada asas. Ayah Dewi dah ilmu agama, cuma dia lara. Dia lara tu dia Allah Ta'ala, mak ayah tak berdosa dah. Tapi dia nak kembali pada jalan agama, dia tahu jalan pulang. Sebab apa? Dia ada asas ilmu tapi tak beramal. Hak duduk masjid ramai-ramai tu tidak ada asas ilmu. Duduk masjid lama pun tak ada fardhu tauhid pun relax, tak ada fardhu fiqh pun okey, tak ada fardhu tasawuf pun senang lena, santai. Berjemaah 5 waktu. Ada program buat makan sedap-sedap. Itu je. Di mana malam fardhu ain tak ada. Jadi hak mari kemudian hak mai keinsafan ni. Jadi orang kata tu pelik lah. Oh, baru mari dia tanya bab ilmu kelas mana fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Sebab dia ada asas. Itu penting tu. Kita ni mak ayah ni dengan anak-anak kita sebelum balik tu. Penting. Ni hak sekarang ni timbul apa? Ustaz takut dah learning. Sebab apa? Anak-anak tu hak ni balik pesen tu. Tapi ikut orang agama belaka dia kata. Hak ni gini, hak ni gini. Hak ni kata dia sunnah, hak ni kata dia betul.
Jadi di pak kerja jauh tu. Ni mana nak ke agama lah. Balik rupa agama. Ni duduk dalam bilik je beramah. Tak bercakap mana. Dia kata dengan adik-beradik. Beramah je. Tengok aku takut kata dia. Merah mata-mata dia kata. Jadi maknanya anak diminat ke agama dah. Kemudian. Tapi hak ni jumpa dengan hak ni. Dia kata hak ni betul. Hak ni pula dak. Hak ni hak betul. Hak ni. Ni sama nak beranak adik-beradik ni. Mak ayah rusing dah. Kenapa nak rusing kalau balik pada agama? Agama betul ke dak sebenarnya tu? Sebab kita mak ayah tak beri ilmu fardhu sebelum balik. Itu berat tanggungjawab kita di hari akhirah tu. Bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbul takut pula bila anak minat agama. Dia takut anak dia minat agama. Dia takut dia ambil jalan salah. Takut pilih jalan salah. Dan dia tengok ni gening, hak ni gening anak dia. Tak sekata dah lah. Hak ni kata dia lah hak makam. Hak ni dia lah hak sunnah. Hak ni hak dia lah boleh sampai ke Tuhan. Tapi yang dia tahu dia kata anak dia tu tak belajar fardhu ain belaka dia kata. Naik makam macam mana? Sunnah macam mana? Nak sampai ke Tuhan macam mana? Jadi takut. Jadi dinasihat dah dia kata sebelajar fardhu ain. Tapi anak dia tak belajar, sibuklah apalah. Balik-balik amalan hak dijumpa hak di KL apa semua tu. Itu penting fardhu ain tu. Anak yang betul-betul beramal, jalan amalan yang sebenar perlu lengkap ilmu fardhu ain. Marilah macam mana yang mengaku dia begitu gini pun takkan turut dah. Sebab apa? Tak betul jalan gitu. Jalan betul macam mana? Tengok dah kitab Minhaj. Daripada keinsafan, manakah jalan kembali pada agama? Ni, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ni kitab ni. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jalan bagi segala orang yang beribadah kepada Allah, kepada syurga, bagi Tuan sekalian alam. Ni, jalan mengabdikan diri akan Allah. Minhajul Abidin. Tapi Mazali ambil daripada mana? Ambil daripada keinsafan lagi dah. Mari insaf. Hak mana mula-mula sekalinya? Belajar kena Allah, kena Rasul. Hak tu hak jalan mula-mula sekali. Imam Ghazali susunglah dalam kitab Minhaj. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Hak fardhu ain ni jangan harap sekolah. Kalau sekolah ni kalau kita rasa macam okeylah cukup fardhu ain, sekolah ada fardhu ain permulaan. Pertengahan pun tak siapa. Kalau nak cukup fardhu ain, belajar tahap sanawi. Belajar tahap sanawi tu. Barulah kita kata boleh cukuplah fardhu ain, tahap sanawi. Kalau sekolah menengah agama biasa, minta maaf. Saya jumpa ramai dah. Termasuk yang menjadi ustaz sendiri. Sama ada ustaz mengajar sekolah rendah, ustaz mengajar sekolah menengah, mereka sendiri pun tak lepas. Tapi mereka bagus, mereka sentiasa belajar. Ada orang jadi ustaz ni sombong dah, tak mau belajar dah. Ni bagus, dia tetap belajar. Tapi maknanya dengan ilmu yang dia belajar, tak lepas fardhu ain. Di sini pun tak lepas fardhu ain. Kalau naik sanawi tu, tu cerah sikit lah. Tu pun kadang-kadang sanawi lah. Tengok pada kitab tauhid tu, Allah comelnya lah kitab tauhid dia. Tapi yang mengajar pula baca je dia kata. Sambil-sambil mengajar, saya pun tak mana-mana tauhid ni. Saya pun tak mana-mana tauhid ni. Sambil baca. Lepas tu baca nak habis liver. Tapi ilmu yang ada dalam sukatan sanawi tu cukup fardhu ain. Dia pun naiklah universiti. Itu fardu kifayah. Itu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah. Dia ambil jurusan apa pun tu fardu kifayah. Itu mendalami. Ada ni. Fardu ain di mana? Di sanawi. Kalau lengkap di situ. Kalau universiti belajar fardu ain, komang lah. Fardu ain ni ilmu asal. Universiti tu ilmu fardu kifayah. Tapi terkadang ilmu fardu kifayah
dia pakar dalam bidang ekonomi Islam. Dia pakar dalam bidang ekonomi Islam. Tu fardu kifayah. Bab muamalah fardu kifayah. Kena ada seorang pandai dalam satu kawasan. Tapi malangnya, hok pakar dalam bidang ekonomi Islam ni, diberi slot untuk bicara bab fardu ain. Ada satu slot tu bicara bab puasa 3 bulan Ramadan. Tak lepas. Dia tak reti nak bicara. Satu slot tu bicara bab semayang, tak lepas. Sentuh bab pegangan, out. Dia fardu ain tak lepas sebelum dia masuk ilmu fardu kifayah. Universiti ilmu fardu kifayah, tapi ketika dia masuk universiti fardu ain tak lepas. Faham tak ni? Kata macam mana? Kita mak ayah lah ajar sendiri. Kita mak ayah tak pandai, bawa main majlis surah. Orang sekarang ni mari belajar fardu majlis surah, mari anak-anak bawa anak-anak pergi belajar fardu ain. Ni kita mari majlis surah tu seorang je. Anak kita tak pernah bawa. Bila bawa masa tarawih, penuh habis anak dara dia bawa belaka. Jadi belajar fardu ain tak wajib, tarawih wajib. Masa belajar fardu ain, mari sekelamin je. Anak-anak tak bawa. Pada masa tarawih, habis pakai anak dara dia bawa belaka. Jadi mana hak wajib, mana hak sunat? Ni. Dereba mabuk orang bagi. Dereba tak kenal jalan ni. Dak mabuk lah, dereba tak ada. Panggil apa? Wish, mana? GPS betul. Oh, dia tak ada. Dia tahu jalan. Dia tahu mana wajib, mana sunat ni. Awak sekarang tak. Budak-budak muda sekarang bagus. Dia belajar sekali dengan anak-anak. Belajar sekali dengan anak-anak. Sebab apa? Nak ajar tak pandai. Dia nak ajar tak pandai. Suami tak pandai nak ajar isteri. Dia bawa isteri dia belajar. Mak ayah tak pandai nak ajar anak. Dia bawa anak dia belajar. Sama-sama belajar lah. Suami wajib ajar isteri. Nak ajar isteri macam mana dia pun baru nak belajar. Maka dia pun bawa isteri dia. Sama-sama belajar. Gitu je lah. Nak agak sekolah minta maaf. Bukan tempat dia. Yang mana ustaz-ustaz sekolah ni terkadang dia ada inisiatif dia sendiri. Mana-mana belajar dia ada inisiatif dia sendiri. Dia tambah hak ilmu yang tidak ada dalam sukatan. Ni hak ustaz-ustaz yang belajar pula kemudian lah. Ada satu sekolah tu yang belajar berkitab ni cikgu je. Dia cikgu. Tapi dia minat belajar berkitab. Akhirnya baca doa di sekolah dia juga. Dia tu kan baca doa, bukan ustaz baca doa. Dia kata ustaz ada masalah, dia tanya dia. Dia cikgu. Ustaz tanya dia. Dia memang cikgu lah, dia ngajar bagian ilmu dunia lah. Tapi dia minat belajar fardu ain. Akhirnya ada masalah, ustaz yang rojak dia. Yang tanya dia pula. Sampai masa baca doa, dia pula yang tukang baca doa. Dah nak kata gua ni. Mana kadang-kadang sampai tahap jadi ustaz pun belum tentu ilmu fardu ain. Ini hak timbul ustaz-ustaz yang bagus, dia belajar fardu ain kemudian. Dia belajar fardu ain kemudian bukan alasan. Mana-mana rakaman banyak, live FB banyak bukan alasan. Cuma nak tahu mana fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Ambil molek dalam kitab Minhaj ni. Fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Ni nak pergi pada fardu kifayah. Belajar ilmu tauhid sampai tahap boleh mengalahkan agama kafir, menegakkan hujah agama Islam, fardu kifayah. Boleh mengalahkan, boleh membatal, membinasakan akidah ahli bid'ah dengan menegakkan dalil akidah ahli sunnah, fardu kifayah. Setakat boleh membezakan ini akidah ahli sunnah, ini akidah ahli bid'ah, ini akidah betul, ini akidah salah. Betul salah datangkan dalil, minta maaf saya tak pandai. Makna apa? Dia hanya tahu ilmu fardu ain tapi tak tahu ilmu fardu kifayah. Kalau kita ramai-ramai ni kadang-kadang tahu ni akidah betul, ni akidah salah. Betul salah datangkan hujah. Datangkan dalil ayat Quran. Nak hujah, nak dalil saya tak pandai. Mana apa tu? Dia hanya ada ilmu fardu ain, alhamdulillah, tapi dia tidak ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni dalam satu kawasan kena ada sekurang-kurangnya seorang. Kalau tidak, berdosa habis orang yang mukallaf akil balik di kawasan tersebut. Dosa apa? Dosa kerana jahil,
ilmu fardu kifayah. Seorang pun tak ada hak pandai. Dan sesungguhnya tertentu atasmu itu hak fardu ainnya, barang yang mengesahkan dengan barang i'tiqad kamu di dalam usuluddin. Hak fardu ainnya untuk sah akidah masing-masing je. Boleh berhujah menegakkan akidah sunnah, boleh mengalahkan akidah bid'ah, itu fardu kifayah. Fardu ain ilmu tauhid untuk mengesahkan dengan dia i'tiqad kamu di dalam usuluddin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.